Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 16 Mac bersamaan dengan Hari Rabu. Seperti biasa, saya mulakan berita kita hari ini dengan ramalan cuaca. Diperkirakan pada siang menjelang petang hari ini umumnya berawan dan sebahagian tempat diperkirakan berlaku hujan singkat di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan juga Putrajaya. Pada sebelah malamnya pula umumnya berawan dengan badai petir di sebahagian tempat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi seperti biasa yang saya sering ingatkan, rancang perjalanan anda seperti yang saya sampaikan tadi, diperkirakan beberapa tempat akan berlaku hujan. Yang menggunakan kenderaan awam, harap anda juga merancang perjalanan anda. Kita teruskan pula dengan peristiwa dan sejarah yang menarik berlaku pada tarikh hari ini, iaitu 16 Mac. Yang pertama, peristiwa yang berlaku pada tahun 1872 di mana Wanderers FC memenangi edisi sulung Piala FA dalam pertandingan bola sepak yang tertua di dunia, menewaskan Royal Engineers AFC 1-0 di The Oval, Kennington, London. Piala FA Inggeris atau nama bahasa Inggerisnya adalah FA Cup merupakan kejohanan bola sepak yang bermula sejak tahun 1872. Kelab yang meraih juara terbanyak adalah Manchester United iaitu sebanyak 11 kali. Ia merupakan kejohanan bola sepak kalah mati yang tertua di dunia. Antara barisan tiga teratas senarai pemenang Piala FA Inggeris adalah, yang pertama adalah Manchester United yang telah memenanginya sebanyak 11 kali. Yang kedua adalah Arsenal FC sebanyak 10 kali dan yang ketiga adalah Tottenham Hotspur FC iaitu sebanyak 8 kali. Selanjutnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1935 di mana pengerahan diamalkan semula di Jerman Nazi dan tentera Jerman dinamakan semula sebagai Wehrmacht. Wehrmacht ataupun dalam bahasa Jermannya sebagai diterjemahkan bererti angkatan pertahanan, di mana Wehren ataupun pertahanan, March bermaksud kuasa ataupun tenaga atau secara harfiahnya adalah kuasa pertahanan. Adalah nama bagi Angkatan Tentera Bersatu Negara Jerman dari tahun 1935 sehingga tahun 1945, mengandungi Heer iaitu tentera darat, Kriegsmarine iaitu tentera laut dan Luftwaffe tentera udara. Selanjutnya pula adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 1963 di mana Gunung Agung di Pulau Bali meletus lalu meragut hampir 11,000 nyawa. Sedikit mengenai Gunung Agung. Gunung Agung merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di Bali, Nusa Tenggara Barat di negara Indonesia. Gunung Agung mempunyai ketinggian sekitar 3,142 meter daripada aras laut. Gunung Agung adalah gunung yang tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian sekitar 3,142 meter dari aras laut. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung Agung adalah gunung berapi berjenis strato. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan amat dalam yang kadang-kala mengeluarkan asap dan uap air. Dari Pura Besakih, gunung ini nampak dengan keruncut runcing sempurna, padahal puncak gunung ini mempunyai panjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Dari puncak Gunung Agung kita dapat melihat puncak gunung berapi Rinjani yang berada di Pulau Lombok, meskipun kedua gunung tertutup awan kerana kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan. Pagi hari udara masih bersih hingga kita dapat memandang gunung-gunung lainnya di Pulau Bali.
Menjelang siang, badan dan puncak gunung akan diselimuti awan sepanjang hari. Itu sedikit mengenai Gunung Agung. Dan terakhir, peristiwa yang berlaku pada tarikh hari ini iaitu 16 Mac adalah 16 Mac merupakan hari kelahiran seorang Menteri Besar Perak yang ke-8 iaitu Ramli Ngah Taib. Sedikit mengenai beliau iaitu Tan Sri Datuk Sri Diraja Ramli bin Ngah Taib merupakan bekas Menteri Besar Perak dan bekas Speaker Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Di Parlimen Malaysia, dia digantikan muka baru iaitu Tan Sri Pandikar Amin Mulia pada 28 April tahun 2008. Selamat menyambut ulang tahun buat Tan Sri Datuk Sri Diraja Ramli bin Ngah Taib. Itu saja peristiwa dan sejarah yang menarik yang berlaku untuk tarikh hari ini iaitu 16 Mac. Saya teruskan pula dengan fakta atau info yang menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian, iaitu khasiat dan kelebihan buah bali. Buah bali memang mempunyai banyak khasiat, bukan setakat untuk buat minum tetapi untuk kesihatan badan. Berikut adalah khasiat bali yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Paling biasa kita dengar air rebusan bali boleh mengubati panas badan, dan itu salah satu petua orang lama. Mari kita tengok khasiat buah bali. Barli mempunyai khasiat yang tinggi kerana mengandungi sumber yang mengandungi molybdenum, mangan, serat pemakanan dan selenium, dan sumber yang baik tembaga, vitamin B1, koronium, fosforus, magnesium dan niacin. Khasiat dan kelebihan buah bali. Yang pertama, dapat membantu merendahkan kolesterol. Barli mengandungi serat yang tinggi dalam beta-glukan yang membantu untuk menurunkan kolesterol dengan mengikat kepada asid hempedu dan mengeluarkan daripada badan melalui najis. Asid hempedu adalah sebatian digunakan untuk mencerna lemak yang dihasilkan oleh hati daripada kolesterol. Apabila dikeluarkan bersama-sama dengan serat barli itu, hati mesti mengeluarkan asid hempedu baru dan menggunakan lebih banyak kolesterol. Dengan itu, mengurangkan jumlah kolesterol dalam darah. Serat larut boleh mengurangkan jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh hati. Makan hidangan bijirin penuh seperti buah barli sekurang-kurangnya 6 kali seminggu adalah dicadangkan terutama bagi wanita menopause dengan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi atau tanda-tanda penyakit kardiovaskular. Dan yang kedua pula adalah membantu mengelakkan darah membeku. Buah barli mempunyai kandungan niacin yang membantu untuk mencegah radikal-radikal bebas daripada mengoksidakan LDL iaitu low density lipoprotein. LDL akan menjadi berbahaya apabila terjadi pengoksidaan pada dinding-dinding pada salur darah. Selain itu, barli membantu untuk mengurangkan pembentukan darah beku. Yang ketiga pula adalah membantu mencegah batu karang. Barli yang kaya dengan serat tidak larut membantu untuk mempercepatkan masa transisi usus, iaitu berapa lama makanan bergerak dalam usus. Selain itu, ia membantu mengurangkan rembesan asid hempedu. Jika berlebihan akan menyebabkan pembentukan batu hempedu dan meningkatkan sensitiviti insulin dan merendahkan triglycerida iaitu lemak darah. Yang keempat pula adalah mengurangkan rheumatoid arthritis atau singkatannya RA. Dalam barli terdapat mineral iaitu tembaga bagi mengurangkan gejala-gejala RA ini. Tembaga ini penting dalam enzim oksidatif utama yang dipanggil superside dismutase. Selain itu, tembaga juga terlibat dalam aktiviti oksida iaitu salah satu enzim yang terlibat dalam pembentukan kolagen. Ini adalah antara khasiatnya. Sebenarnya banyak lagi khasiat-khasiat bali, tetapi yang saya rangkumkan 4 ini adalah senarai yang penting mengenai manfaat dan kelebihan buah bali. Itu saja permulaan daripada saya. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa pula. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.
Hari ini bertarikh 16 Mac bersamaan dengan Hari Rabu dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita-berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita yang pertama mengenai Mexico City keluarkan amaran pencemaran berikutan kepadatan luar biasa ozon. Pemerintah Mexico City telah mengeluarkan arahan pengurangan lalu lintas pada Selasa dan mencadangkan rakyat agar tidak keluar rumah kerana pencemaran udara yang sangat serius. Amaran pencemaran berkaitan lapisan ozon itu adalah di paras kedua tertinggi dan yang pertama dalam tempoh 13 tahun. Keadaan yang membimbangkan itu sedang berlangsung dengan penduduk diingatkan untuk berada di dalam bangunan antara jam 1 petang sehinggalah jam 7 malam. Dalam satu kenyataan pada hari Isnin yang lalu, orang ramai juga dinasihatkan agar menghindari aktiviti fizikal dan sukan yang berlebihan di tempat terbuka bagi mengelakkan masalah pernafasan. Pemerintah menyatakan bahawa langkah mengeluarkan amaran tersebut diambil berikutan peningkatan yang luar biasa dalam kepadatan ozon. Perkembangan itu berpunca daripada sistem tekanan tinggi serta radiasi solar yang kuat di Mexico City yang berpopulasi 20 juta orang. Pada September 2002, bandaraya ini telah mengeluarkan amaran pencemaran fasa pertama bagi peningkatan paras ozon. Keadaan ozon semasa menunjukkan penghasilan jerebu iaitu komposisi oksigen yang terhasil daripada tindak balas cahaya matahari yang mengandungi bahan cebar seperti hidrokarbon serta nitrogen oksida. Ia boleh menyebabkan kesukaran bernafas dan menambah buruk komplikasi berkaitan jantung selain meletakkan golongan kanak-kanak dan warga tua dalam risiko kesihatan. Berita selanjutnya, Pyongyang rancang uji peledak nuklear peluru berbandu balistik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkata negaranya akan menjalankan ujian peledak nuklear dan pelancaran peluru berpandu balistik yang mampu membawa peledak nuklear tidak lama lagi. Kim berkata demikian selepas menyelia ujian simulasi kemasukan semula peluru berpandu balistik di atmosfer yang mengukur kestabilan struktur termodinamik bahan tahan panas yang baru digunakan. Kami mengisytiharkan bahawa ujian letupan peledak nuklear dan ujian beberapa jenis roket balistik yang mampu membawa peledak nuklear akan dijalankan tidak lama lagi untuk meningkatkan keupayaan serangan nuklear. Itu disampaikan oleh pemimpin Korea Utara iaitu Kim Jong-un. Laporan dibuat ketika ketegangan memuncak di semenanjung Korea susulan latihan ketenteraan tahunan bersama terbesar antara Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Korea Utara mengeluarkan kenyataan untuk berperang hampir setiap hari selepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenakan sekatan. Majlis Keselamatan PBB mengenakan resolusi baru untuk mengetatkan sekatan terhadap utara selepas ujian nuklear Januari lalu dan pelancaran roket jarak jauh bulan lepas. Dan selanjutnya pula adalah berita dari China mengenai 2 jarum ditemui dalam perut pesakit. Tepatnya di Wuhan, doktor di Hubei, China terkejut apabila menemui 2 jarum dalam perut seorang lelaki yang mengadu sakit leher dan kebas di tangan kirinya. Imbasan CT yang dilakukan di Hospital Perubatan Tradisional China wilayah Hubei mendedahkan bahawa kedudukan jarum berubah menunjukkan ia bergerak dalam tubuhnya. Ini bermakna organ pesakit berdepan risiko ditusuk oleh objek yang tajam. Menurut wartawan setempat, jarum itu juga didapati sudah berkarat dan menambah risiko jangkitan. South China Morning Post pula melaporkan objek tajam berukuran 2 cm dan 5.6 cm itu dikeluarkan menerusi pembedahan ke atas lelaki yang berusia 43 tahun tersebut. Doktor menganggarkan jarum itu berada sekurang-kurangnya 2 tahun di dalam tubuh lelaki berkenaan. Bagaimanapun, lelaki itu berkata dia tidak tahu bagaimana jarum itu masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, berita yang terakhir untuk berita antarabangsa adalah masih lagi di China, iaitu mengenai tunjuk perasaan kecam China di Hanoi. Kira-kira 200 aktivis mengadakan perhimpunan anti-China sambil memperingati 64 askar Vietnam yang terbunuh dalam pertempuran antara kedua-dua negara
di Laut Cina Selatan 28 tahun lalu. Mereka membakar setanggi dan meletakkan kalungan bunga di patung King Lien Tai To, iaitu wira warga negara Vietnam, sebelum berarak mengelilingi Tasik Huan Kim Lake sambil melaungkan slogan mengecam Beijing. Kerajaan Vietnam tidak pernah mengadakan ucapan khas bagi memperingati pertempuran yang berlaku pada 14 Mac 1988 tersebut. Saya berpendapat kerajaan sepatutnya mengadakan upacara rasmi bagi memperingati askar yang terbunuh mempertahankan pulau Truong Sa dan Huang Sa, kata pesara kerajaan yang berusia 84 tahun antara peserta penunjuk perasaan tersebut. Truong Sa dan Hong Sa adalah nama Vietnam bagi kepulauan Spratly dan Parcel. Polis hanya memperhatikan acara itu tanpa berusaha menghentikannya. 64 askar Vietnam itu terbunuh di terumbu Johnson South di kepulauan Spratly apabila tentera laut China melancarkan serangan. China juga menangkap 9 askar regimen jurutera Vietnam dalam kejadian tersebut. Sepanjang 2 tahun lalu, China menebus guna kawasan perairan di sekitar terumbu Johnson South dan membina pulau buatan. China menuntut hak terhadap keseluruhan Spratly, kawasan yang kaya dengan sumber asli. Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga menuntut sebahagian atau keseluruhan pulau tersebut. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 16 Mac bersamaan dengan Hari Rabu, dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa, di mana berita-berita yang berlaku di sekitar Malaysia dan juga di sekitar negara-negara Nusantara. Berita yang pertama daripada Malaysia iaitu Bukit Aman rampas ganja bernilai 4.2 juta ringgit. Jabatan Siasatan Narkotik Bukit Aman dan pasukan Special Tactical Intelligence Narcotics Group atau singkatannya STING berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dan penyeludupan ganja terbesar dalam 2 serbuan di Selangor dan Kedah baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman iaitu Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, kejayaan itu adalah setelah tertangkapnya seorang lelaki berusia 38 tahun di Subang Jaya merampas 360 ketulan mampat daun kering disyaki dadah jenis ganja seberat 355 kg di dalam kereta dan di rumah pada tarikh 12 Mac yang lalu. Susulan daripada tangkapan itu, pada 13 Mac pula, polis membuat serbuan di sebuah rumah yang dijadikan stor simpanan dadah di Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani, Kedah, dan berjaya merampas sebanyak 884 ketul mampat daun kering disyaki dadah jenis ganja seberat 843 kg. Jelasnya lagi, jumlah keseluruhan rampasan dadah terbabit sebanyak 1,208 ketulan ganja yang dianggarkan bernilai sekitar 4.2 juta ringgit. Ini adalah satu kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan STING menumpaskan satu kegiatan penyeludupan dan pengedaran masuk dipercayai ganja sekitar 1,200 kg yang terbesar dalam sejarah pengedaran dadah dalam negara ini. Suspek direman sehingga 20 Mac bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tambahnya lagi, kejayaan ini adalah hasil siasatan dan risikan yang terancang serta kerjasama yang erat antara masyarakat dengan pihak polis dalam menyalurkan segala bentuk maklumat mengenai aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah.
Polis juga mengharapkan masyarakat akan terus memberikan maklumat berkaitan aktiviti pengedaran dadah bagi memastikan kegiatan ini dapat dihapuskan. Setakat 11 Mac tahun ini, statistik kejayaan tangkapan rampasan dadah adalah seramai 42,048 orang dengan rampasan dadah bernilai 53.3 juta ringgit. Berita selanjutnya pula masih lagi berita yang berlaku di Malaysia, iaitu mustahil lakukan referendum di Malaysia tanpa pindaan perlembagaan. Ini yang disampaikan oleh penganalisis. Perlembagaan persekutuan perlu dipinda sebelum referendum dapat diadakan. Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa iaitu dari Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Media Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berpendapat referendum umum merupakan antara kaedah terbaik kerana ia melibatkan seluruh rakyat. Namun ia adalah mustahil untuk dilakukan di Malaysia kerana tiada peruntukan khusus dalam Perlembagaan Persekutuan berhubung pelaksanaannya. Katanya referendum lebih sesuai dilakukan bagi menentukan dasar negara dan bukannya melihat individu yang lebih popular. Jadi saya rasa sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan dalam konteks Malaysia walaupun referendum itu baik untuk rakyat, sama-sama terlibat dalam membuat keputusan mengenai sesuatu dasar yang ingin diperkenalkan. Contohnya seperti Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA, daripada membiarkan Parlimen membuat keputusan adalah lebih baik diserahkan kepada rakyat untuk mengundi setuju ataupun tidak TPPA dilaksanakan di dalam negara. Niat itu baik, tapi masalahnya peruntukan tentang referendum tidak wujud dalam konteks Malaysia, katanya kepada wartawan. Beliau turut mengambil contoh Scotland yang mengadakan referendum bagi mendapatkan pandangan rakyatnya mengenai kewajaran untuk kekal atau keluar dari United Kingdom. Dr. Azizuddin mengulas catatan terbaru bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan agar referendum diadakan menguji populariti antara beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Mahathir dalam blognya berkata referendum perlu dijalankan syarikat asing yang boleh dipercayai dan jika Najib menang dalam referendum berkenaan, beliau akan berhenti mendesak Najib untuk meletak jawatan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak berkata, tidak ada negara di dunia yang melakukan amalan ini termasuk negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat ataupun United Kingdom. Haruskah kita sekarang meminta syarikat asing yang menjalankan pungutan suara mengambil alih tugas daripada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya bagi mengendalikan pilihan raya umum akan datang di Malaysia pada tahun 2018? Walaupun kita mempunyai sistem pungutan suara di Malaysia, SPR yang sepatutnya menjalankannya dan bukan syarikat asing. Jika tidak, ia tidak akan terikat secara sah. Katanya menerusi dalam catatan dalam blognya iaitu sskeruak.blogspot.com. Selanjutnya berita mengenai politik di Myanmar iaitu Hatin Kwai dipilih sebagai Presiden Myanmar yang baru. Ahli Presiden Myanmar telah memilih pembantu rapat dan rakan lama Aung San Suu Kyi iaitu Hatin Kwai sebagai Presiden awam pertama negara itu, satu detik bersejarah sejak sekian lama dicengkam pemerintahan junta. Kwai yang berumur 69 tahun memenangi 360 daripada 652 undi oleh dua Dewan Perundangan Myanmar, membuka jalan untuk beliau berkhidmat bagi pihak pemenang Nobel yang dihalang perlembagaan daripada menjadi Presiden. Parlimen Myanmar telah memilih beliau sebagai Presiden baru sekaligus beliau menjadi tokoh dari kalangan orang awam pertama memimpin negara itu selepas lebih 50 tahun diperintah oleh tentera. Kwai merupakan teman rapat ikon demokrasi Aung San Suu Kyi yang memimpin Parti Demokrasi Liga Kebangsaan iaitu singkatannya NLDP. Daripada November lalu, parti itu menang besar dalam pilihan raya bersejarah Myanmar. Kwai mengalahkan seorang lagi calon NLDP yang juga seorang tokoh lain yang diketengahkan pihak tentera. Suu Kyi dihalang daripada mengisi jawatan tertinggi itu kerana beberapa klausa dalam perlembagaan negara berkenaan, namun pernah menyatakan bahawa status dirinya adalah di atas Presiden.
Kuai meraih 360 daripada 652 undian. Tempat kedua disandang oleh calon pihak tentera iaitu Miet Sui yang mendapat 213 undian, diikuti calon NLD yang seorang lagi iaitu Henry Van Teo dengan 79 undian. Mereka berdua akan menggalas jawatan naib presiden pertama dan juga kedua. Selamat diucapkan buat Kuai kerana telah menjabat jabatan Presiden Myanmar yang pertama, iaitu daripada kalangan orang awam. Dan seperti kita tahu bahawa ini adalah sejarah yang penting untuk negara Myanmar kerana seperti yang saya sampaikan tadi, lebih daripada 50 tahun negara tersebut diperintah oleh tentera. Sekian saja berita politik dan hal ehwal semasa dari saya untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 16 Mac bersamaan dengan Hari Rabu dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes, di mana berita yang pertama bertajuk Kerajaan Tidak Bercadang untuk Bubarkan 1MDB. Itu disampaikan oleh Kementerian Kewangan. Kerajaan tidak bercadang membubarkan One Malaysian Development Berhad atau singkatannya 1MDB buat masa ini menurut kenyataan Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat berkata 1MDB merupakan projek jangka panjang untuk mengambil peluang ke atas pelaburan dan kepakaran antarabangsa bagi melabur dalam projek yang mempunyai nilai penggandaan tinggi serta berinovasi. Antara pelaburan yang dijalankan 1MDB adalah Tun Razak Exchange (TRX), Bandar Malaysia dan sektor tenaga, menurut Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis kepada Dr. Koh Chung Sen. Dr. Koh bertanya mengenai pencapaian 1MDB setakat ini untuk memacu Malaysia ke arah 2020 sejak ditubuhkan pada tahun 2009. Beliau juga ingin tahu adakah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meluluskan kesemua keputusan dan transaksi penting serta sama ada 1MDB akan dibubarkan sebelum 2020. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis itu menyatakan TRX telah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai projek permulaan dalam program transformasi ekonomi bagi mencapai lebih 2 kali ganda pendapatan per kapita menjelang 2020. Projek yang dianggarkan mempunyai nilai pembangunan kasar sebanyak 40 bilion ringgit dan mempunyai jangka masa pembinaan selama 15 tahun itu. Mempunyai visi membangunkan Kuala Lumpur sebagai hub kewangan antarabangsa selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan TRX sebuah bandaraya global. Mengenai bandaraya Malaysia pula, Kementerian Kewangan berkata projek itu merupakan projek pembangunan semula lapangan terbang lama Sungai Besi di atas tanah seluas 96.7 hektar yang akan dilaksanakan sebaik saja proses pemindahan fasiliti pangkalan udara Kuala Lumpur selesai dilaksanakan. Sebahagian besar daripada kawasan projek itu turut diperuntukkan untuk pembangunan rumah mampu milik menurut jawapan tersebut. Menurut Kementerian Kewangan, sektor tenaga pula merupakan satu daripada sektor fokus 1MDB menerusi anak syarikatnya iaitu Edra Energy. 1MDB merupakan pengeluar tenaga bebas antarabangsa terkemuka di Asia Tenggara dengan portfolio loji jana kuasa dan penyah garam di 5 negara. Menurut jawapan itu, walaupun 1MDB berhadapan dengan isu ketidakserasian antara aliran masuk daripada operasi perniagaan serta penjualan aset dengan aliran keluar pembayaran keluar faedah hutang dan prinsipal, namun kerajaan mengambil pelbagai langkah dengan menjalankan kajian strategik serta melaksanakan pelan
rasionalisasi. Antara hasil pelaksanaan pelan rasionalisasi adalah pembayaran semula hutang sebanyak dolar sebesar 975 juta dengan International Petroleum Investment Co atau singkatannya IPIC, di mana pelaksanaan kertas terma terikat dengan IPIC dijangka mengurangkan hutang syarikat sehingga 16 bilion dan lebih 1 bilion tanah di TRX telah dijual. Selanjutnya pula mengenai ASNB, umum agihan pendapatan 6.30 sen unit bagi skim ASM. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 6.30 sen seunit bagi skim Amanah Saham Malaysia ASM untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2016. Agihan mencatat penurunan 4.5% berbanding tahun lalu sebanyak 6.60 sen seunit. Pengagihan melibatkan pembayaran sebanyak 1.026 bilion ringgit oleh ASNB meningkat berbanding 1.01 bilion ringgit yang dibayar pada tahun 2015. Pengerusi PNB iaitu Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata pembayaran akan memanfaatkan 536,862 pemegang unit yang melanggan 16.298 bilion unit ASM. Kami boleh bayar 88 sen tetapi kami mengambil pendekatan berhemah iaitu 6.30 sen untuk kami bawa ke depan yang selebihnya akan ditentukan bagi perancangan seterusnya untuk memantapkan portfolio jangka panjang bagi pulangan yang kompetitif, kata Presiden dan Ketua Pengurusi Eksekutif Kumpulan PNB Tan Sri Hamad Kama Pia C. Othman pada pengumuman agihan pendapatan ASM di Ibu Negara pada hari Selasa yang lalu. Pendapatan kasar penuh ASM sehingga 11 Mac 2016 berada pada 1.26 bilion ringgit. Dividen yang diterima daripada syarikat pelaburan menyumbang sebanyak 423.66 juta ringgit atau 33.53% dan selebihnya daripada instrumen pelaburan jangka pendek. Pengagihan keuntungan dan bonus akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang secara automatik dan pemegang unit boleh mengemas kini akaun masing-masing di cawangan berdekatan bermula 1 April 2016. Kesemua transaksi bagi ASM di Ibu Pejabat ASNB atau cawangan digantung bermula 23 Mac 2016 sehinggalah 31 Mac 2016 bagi membolehkan pengiraan pengagihan keuntungan dan bonus dilakukan. Sementara itu, Tan Sri Hamad Kama Pia C. Othman turut mengumumkan bahawa ASNB sedang menawarkan promosi hibah amanah atau pengisytiharaan amanah bagi pelaburnya dengan kadar minima RM100 termasuk GST berbanding RM180. Ketika ini jumlah pelabur yang telah membuat pengisytiharan amanah adalah lebih daripada 20,000 orang. Manakala 28,000 pemegang telah pun mendaftar yang melibatkan 7.6 bilion unit pelaburan. Mengulas mengenai dana value cap sendirian Berhad, Hamad Kama Piah berkata PNB akan mengumumkan sumbangannya dalam tempoh terdekat sejurus beberapa isu diselesaikan institusi pelaburan berkenaan. Itu saja dua berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri berita Nusantara untuk tarikh 16 Mac, saya ada kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian yang berbunyi, hidup tidak selalu seperti yang kita mahukan. Hal baik dan buruk terjadi selalu, namun semua itu telah ditentukan oleh Sang Pencipta dengan akhir yang sangat indah. Jadi kita harus yakin setiap ujian dan cubaan yang kita dapat adalah ketentuan Sang Pencipta dan kita harus menghadapinya dengan tabah dan mencari jalan keluarnya dengan bersabar. Tetapi ingatlah, apa yang Sang Pencipta bagi kepada kita adalah itu terbaik di mata dia, dan kadang-kadang apa yang dibagi itu kita lihat sebagai sukar, tetapi sebenarnya ada kebaikan di hujungnya nanti. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad, untuk berita bertarikh 16 Mac. Kita jumpa lagi besok hari dalam jam dan waktu yang sama. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum.